Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada tuan-tuan yang hadir, yang datang pada sesi santai marketing kedai kita pada malam ini. Kita akan bersama dengan Tuan Najmi Naim, iaitu founder Hali Clean. Ya, betul. Hali Clean, takut salah sebut. Dan kita juga akan bersama dengan moderator kita, Tuan Firdaus Jailan. Jadi tajuk kita pada malam ini adalah rahsia sales kedai Dobi lebih 420,000. Itu dalam 2 tahun lah kan tuan? Dalam 2 tahun setengah lah. Dan kos iklannya pun rendah sangat-sangat. Jadi insyaAllah. Itulah. Dan saya berharap sesi pada malam ini Tuan Firdaus akan tanya macam-macam, akan korek kau Tuan Najmi ini soalan-soalannya supaya supaya kita pun boleh dapat manfaat, kita boleh tahu dan kita dapat belajar. Jadi tanpa buang masa lagi, saya serahkan kepada Tuan Firdaus Jailan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Najmi, kenalkan diri. Okey, Assalamualaikum, selamat malam pada semua yang ada pada malam ni. Nama saya Muhammad Najmi Naim bin Abdul Rahman. Saya founder kepada kedai Dobi Carpet, Hali Cleaning Services, ataupun kita punya trademark dia adalah Pusat Cucian Kapet Hali Clean. Okey. Sebelum tu saya cerita sikit lah berkenaan dengan macam nama Hali Clean tu. Kalau ikutkan Hali tu, saya sebelum ni macam bila ada orang macam Hali tu Halim ke Halimah ke, tapi Hali tu adalah bahasa Turki, bermaksud kapet. So kapet bersih lah. So idea dia, nama dia dari situ lah. So HALI tu sebenarnya macam silent I. Bahasa Turki ni silent I, tapi kalau kita buat kat sini kita Hali Clean lah. So basically location saya di Seri Manjung, Perak. Saya memang full time mengusahakan kedai Dobi Carpet ni lah. Okey, berapa lama dah tuan buat kapet ni? Okey, so kalau exactly dia dalam 2 tahun, bulan saya start bulan 3 2021. So sekarang ni exactly lah 2 tahun 6 bulan 7 bulan macam tu. 2 tahun? 2 tahun, yes. Baru 2 tahun lah. Yes, 2 tahun 7 bulan saya rasa. Bulan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yes, 2 tahun 7 bulan. Nak masuk 3 bulan lah kan? Nak masuk 3 tahun lah. 3 tahun ya, nak tahun ketiga lah. Okey. Jadi sepanjang tuan buat bisnes Dobi ni, berapa banyak cawangan yang tuan dah buka? Pertama sekali memang kita hanya ada satu saja. Saya ada satu saja di Setiawan. So memang kapasiti ataupun modal permulaan tu hanya mampu untuk buka satu lah. So sepanjang 2 tahun setengah ni kita cuma macam cuba melantik macam ejen di daerah-daerah berhampiran. Saya kalau di daerah Manjung ni, kita ada daerah yang terdekat, daerah Bagan Datuk, kita ada Perak Tengah. Itulah yang dua ni lah pada saya jaraknya yang agak reasonable lah, dalam 50 km antara dua tempat ni. So maknanya travel distance tu tak lama lah, dalam 50 minit ke sejam untuk kalau kata nak ambil kapet ke atau kapet pooling ke. So setakat tu lah kita dekat Manjung je lah buat masa sekarang ni. Maknanya tuan memang jual kapet, basuh kapet sahaja? Okey, so bila tanya macam tu, sekarang ni mula-mula pertama sekali bila kita start memang hanya kapet saja. Sebab saya menggunakan mesin pengering kapet, dan kita cuci memang kapet, 100% kapet. Tapi bila kita dah venture dalam bisnes ni, saya sendirilah, bila saya sendiri pergi tengok tempat-tempat lain, ada kawan-kawan lain, bila dia dah buat kapet ni, dia dah masuk dalam satu rumah orang, dia akan start semua. Dia akan start, saya ada cucian sofa, kita dah ambil cucian tilam, kita ada toto, mostly boleh dah katakan kerja-kerja kedai Dobi yang asal. Maksudnya Dobi baju, cuma saya tak buat baju lah. Baju pakaian tu tak ada lah. So just macam dalam rumah tu, macam kita ada ambil langsir,
kita ada ambil apa toto yang apa panggil pada pandangan saya yang customer ada masalah nak cuci lah. Macam lansir tu betul masalah nak buka ke, nak pasang ke, tempat nak cuci ke, jadi masalah kat situ. Sama macam Toto lah, mungkin apa ni kapasiti mesin basuh kat rumah tu kecil ke, tak boleh nak kereta. So kita apa ni isi lompong yang ada tu. So buat sekarang kita dah almost buat macam itulah. Maksudnya cucian kerja-kerja fabrik. Okey. Masuk last kali kita ada cushion kereta. So tuan buat semua lah sekarang ni. Almost sekarang ni dia dah macam bila masuk rumah tu orang akan saya boleh cater equipment yang ada tu dah boleh cater untuk pelbagai servis tu lah. One stop Saya center. sekarang ni akan cuba ke arah tu. Kita nak cuba ke arah one stop center untuk cleaning service. Okey. Jadi sekarang ni tuan, apa tuan punya plan ke depan pula? Okey, untuk plan yang ke depan macam sekarang ni kita pertama sekali saya cuba nak menambah kapasiti lah. Pertama planning saya ke depan sebelum kita nak go macam cawangan ke apa, saya sendiri cuba nak tambah kapasiti untuk yang kita ada kat sini lah. Maksudnya dekat Manjung ni kita sekarang ni buat masa sekarang ada satu shop lot je. Dalam shop lot tu lah kita ada bahagikan bahagian tempat basuh, kita ada tempat sidai, kita ada tempat dressing dan sebagainya lah. Semua dalam satu unit tu. So untuk kerja-kerja tambahan macam sofa ke apa semua tu, yang tu ada buat di rumah pelanggan, ada yang kita bawa balik ke kedai lah. So buat masa sekarang saya punya ni adalah kita cuba nak expand dari segi apa ni sale lah, jualan. Sebab apa? Benda ni bergantung pada jualan juga. Kalau jualan kita tu kita boleh increasekan jualan, then pada saya kita boleh expand lah. Maknanya saya nak ada satu tempat khas untuk kita buat penyidai ampaian. Buat masa sekarang ni ampaian yang ada tak, kalau raya tu dia tak boleh cater lah. Maksudnya dia akan start pada satu jumlah kapet yang tertentu saja yang saya boleh basuh. Saya tak boleh basuh lebih daripada apa tu. Walaupun kita ada kemampuan produk apa dari segi manpower kita ada, tetapi bila untuk pengeringan kapet tu kita masih lagi memerlukan macam kipas, cahaya matahari. So kalau bila hujan tu udara jadi lembap, dia akan ambil masa lama sikit. So proses sidai tu daripada 3 hari boleh jadi 4 hari. Macam itulah. So, saya punya sekarang ni adalah nak expand, nak tambah sale, dan insyaAllah kita akan expand kedai lah. Buat masa sekarang ni kongsi. Kekangan cuaca tu main peranan jugalah. Ya, untuk kapet ni cuaca tu kita punya saingan lah. Macam kata nak kata musuh tu. Orang kalau macam saya ni, saya suka hari-hari panas macam apa. Macam ni kita hari-hari kena tengok weather forecast. Sebab kat area saya ni memang boleh dikatakan selang sehari ke, kadang-kadang pagi cerah matahari, bila petang dah hujan. So cuaca tu agak ni sikit lah, ada kekangan juga lah kat situ. Okey. Jadi sekarang ni tuan punya sebulan ni pelanggan tuan ni berapa ratus orang tuan? Okay, basically sebulan kita tak adalah banyak sampai, kita contohlah saya punya calculation pada ni adalah berdasarkan jumlah kapet lah, sale kita lah, kita ambil sale untuk survival lah, untuk kita running kedai ni saya perlukan dalam 600 ke 700 sale satu hari. 700 sale sehari. So daripada tu roughly kita boleh nampak saya punya pelanggan akan spend dalam 80 ke 120. So maksudnya daripada figure tu kita boleh dapat dalam 5 ke 6 orang, mungkin 7 atau 8 orang lah dalam sehari tu. Ataupun mungkin less daripada tu. Kalau kata customer tu hantar banyak, contoh dia seorang saja dah RM300, lepas tu another customer RM300, kita dah meet lah target that day. Macam tu. So maknanya hari ni satu hari dalam 2 orang. So tapi kalau bahasanya dalam sebulan tu dalam 8 orang, 200 orang lah.
dalam lebih kurang macam itulah, based on daripada tu dia kurang macam itulah. Berapa kerap tuan diorang ni repeat dengan tuan? Okey, untuk repeat ni banyakkan lah. Banyakkan sebab database yang saya ada, kita boleh tengok lah, ada setengah customer tu memang recurring lah. Maksudnya dia hantar kan. Ada yang 3 bulan, 4 bulan dia datang, dia telefon, dia minta dia ambil kat rumah. Ada yang banyakkan customer baru. Tapi saya nampak lately ni memang contohlah customer apa panggil, dia dah ambil dengan kita waktu 2021, mungkin 2022 dia ada satu, 2023 dia ada sekali lagi. So basically orang akan cuci dalam setahun tu sekali, bergantung kepada dia punya penggunaan kapek tu lah. Kalau kawasan tu kawasan living area kan, living hall yang memang hari-hari pakai, dia mungkin akan kerap sikit lah. So basically, tapi sekarang ni bila saya jalankan ad dan sebagainya, banyakkannya banyak customer baru lah. Macam bila datang tu, kedai ni dah lama ke buka? So bila saya customer tanya macam gitu, mana saya dapat tahu lah ini sama ada customer baru yang sebab kedai saya ni berhadapan jalan besar. Kita ada pasang banner dan sebagainya, tapi tulis saya cakap traffic hari-hari memang orang lalu jalan tu. Cuma kita nak tahu orang nampak tak nampak je kita berada di situ. So based on apa ni tuan tanya tu, saya boleh rasakan kalau ikut sekarang ni nampak banyak yang customer baru dan saya boleh cakap lah dari percentage tu macam 70% tu customer, 70% ni customer baru, dan 30% tu banyak yang berulang lah. Jadi tuan punya marketing ni memang marketing yang tepi jalan je lah, banner, banting semua tu je lah. Tak ada juga, kita yang tu saya kalau ikutkan daripada mula-mula saya start bisnes ni, saya memperkenalkan bisnes ni memang kita go to Facebook ad. Okey. Memang saya terus macam saya cakap lah sebelum ni, sebelum Terus saya buka pump ads lah. saya terus study ad tu sendiri, macam mana buat page, macam mana buat ad, saya terus buat sendiri. Saya running memang sikit lah, RM5 ke berapa ringgit je satu hari macam tu. So memang just untuk pengenalan kepada orang kan. Sebab time tu pun modal untuk marketing tu tak adalah kita allocate banyak. Kita anggap dalam sebulan dalam 200 ke 300 kan untuk permulaan. Tapi lepas tu lepas habis ad market dekat Facebook ad tu, saya pergi kepada fizikal. Kita gantung banner dekat yang under PBT punya lah. Tapi itu pun saya nampak dari segi kos dia agak tinggi lah juga. Kos dia agak tinggi dan dia punya maintenance tu payah sikit. Sebab kadang-kadang kita gantung, esoknya dah tak ada dah. Bukan bayar bukan tuan dah bayar ke? Kita bayar tapi kita tak tahu dia punya apa panggil macam dari segi PBT punya arrangement tu. Maksudnya dekat tiang tu berapa orang dah gantung kat situ? Berapa orang sebenarnya gantung kat situ? Ataupun yang saya nampak lah dekat area sini lah. Maksudnya bila kita gantung kat mana-mana PBT punya ni, okey dia kata you boleh gantung dekat mana-mana tiang under PBT. Okey, kita faham. Tapi bila kita gantung situ, at the same time ada juga company-company lain yang mohon iklan dekat tempat yang sama. So bila dia mohon, saya tak pastilah, macam saya sebelum ni saya pasang sendiri dengan saya punya staff. So kita akan kena belik. Kita kena belik banner tu. Banner dia dah expired. Tapi dia orang tak turunkan. So dia jadi masalah kat situ lah bila saya cuba buat under PBT ni. Dan kos dia agak tinggi jugalah untuk mencetak. Lepas tu untuk pasang, itu sebab saya pasang sendiri. Kalau kita upah macam kedai banner yang buat A to Z, saya rasa kos dia lebih tinggi lah. Inilah. Itu bila saya tengok macam itu, saya rasa macam untuk physical iklan tu saya lebih kepada letak di kampung-kampung, di lot-lot perumahan. Macam itulah saya tampal. Macam contoh ada satu taman tu dekat tengah-tengah kaman ke ataupun kawasan tumpuan ramai lah, macam dekat masjid ke surau, saya letak dekat satu kat situ. So just sebagai awareness je lah. So lepas daripada tahun lepas saya try buat macam tu,
saya nampak dia punya ni agak, yelah, maintenance tu agak susah lah. Contoh kita pasang dekat billboard, kawasan billboard majlis tu, kawasan tu tinggi, besar, banner besar, kadang-kadang tengok kena tiup angin dah koyak sikit, padahal baru seminggu kan, kita sewa dua bulan, contoh macam tu. So Boleh tukar ke tak boleh tukar tu? kita boleh tukar, tapi kos anda kita lah lagi. Maknanya kena bayar lagi sekali lesen. Tak. Lesen tu kita beli Ambil, lah, ambil stiker tu je lah. ambil stiker tu kita pasang balik, tapi Okey. banner tu kita kena buat balik lah. Macam tu. So kekangan macam itulah, sebab saya masa time tu kita tak gunakan apa-apa agensi apa yang buat iklan. So kita memang Ya. sendiri. Memang kena panjat bawa tangga, panggil budak-budak pegang, kita angkat sendirilah. So bila nampak tu, saya nampak apa ni, kekangan dia macam itulah. Tengok-tengok, alamak, dia punya bahagian nombor telefon tu dah ditiup angin. So Alamak. dah tak nampak. So saya cakap, alah, 2 bulan takkan kita kena biar macam ni kan. So kita kena do something lah. Besok terpaksa lah datang budak-budak ikat balik. So macam tu Lepas lah tu, ni. lepas tu bila dah ikat, datang orang lain, dia cabut pula, lain buang pula. Tak. Letak pula banner banting dia. Tak tahulah, macam itulah. So hari tu pengalaman saya macam tu. Ada satu banner yang PBT sendiri turunkan. Dia kata encik punya banner ni dah berumbai. Maksudnya dia punya banner tu mungkin yelah, saya pun bila saya tempah pun kita cakap dengan pembekal, kita minta untuk outdoor, kita tak tahulah how good outdoor tu punya banner kan, how long it can last. So bila tengok, dia kata banner cik ni dah berumbai-rumbai ni, dah tak elok ni. Dia turunkan sendiri. Dia turunkan pun dia tak maklum kepada peniaga kan. So saya pun, saya cakap ini dah rugi kita dah seminggu dah ni, rugi, buang masa, buang ruang kan. So lepas tu saya dah tak fokus pada itulah, sebab saya bila buat kedai Adobe, kita nak tunjuk dalam bentuk image, bentuk video apa yang kita buat dekat kedai. So saya nampak Facebook ad ni lah yang paling pada saya paling berkesan lah. Paling fleksibel lah boleh pakai. Fleksibel, maksudnya saya rasa nowadays saya boleh cakap makcik-makcik ke, opah ke, semua ada. Ya, betul. Yes, saya rasa tu. So dia orang akan tengok benda tu video lagi lebih lebih meyakinkan. Saya nampak instead of kita tak boleh nak bubuh video kat banner, kita tak boleh nak ni, kita je cakap kita cuci kapet sekian-sekian, tapi orang tak nampak kita macam mana. So saya nampak saya buat secara secara Facebook ad tu lah. Maknanya digital punya advertise. Berapa lama dah Tuan guna Facebook Ads ni untuk beriklan ni? Okey, sepanjang saya buka kedai, memang daripada start kita buka kedai 1 bulan 3 sampai sekarang. Sampai sekarang Tuan buat ya? Tapi mula-mula dulu allocation dia tu sikit lah. Sikit tu berapa sikit Tuan? Okey, berapa sikit tu? Okey, bila saya cakap ada RM5 sehari, ada RM10 sehari. Sebelum dulu saya paling mahal pun dulu RM30 sehari. Makna dalam 900 sebulan. Maknanya bila saya mengajarkan boleh pakai RM15 sehari tu, itu sahih lah tu? Saya nak cakap macam mana saya baca Puan Ainul punya tulisan, dia kata ada yang kata RM15 sehari nak dapat reach berapa. Dia macam ambil masa lama lah. RM15 boleh pakai, tapi mungkin seminggu. Kau kena burn seminggu atau 2 minggu baru boleh dapat 1 lead. 1, 2 macam tu. Sebab apa? Dia tak, yelah, Facebook ad ni saya faham dia adalah auction. Siapa bayar lebih, orang tu yang dia akan tunjuk lebih dekat kawasan tu. Betul. So bila kita bayar sikit, kita ni dapat ujung-ujung ataupun timing tu bukan prime time. Orang tengah tidur, orang pagi-pagi nak pergi sekolah, orang sibuk. Waktu lunch tu kita tak dapat, waktu malam kita tak dapat. Sebab saya tak pastilah algoritma untuk Facebook ad tu macam mana. Tapi yang saya experience itulah. Kadang-kadang 2-3 hari, 4 hari baru dapat. Baru orang WhatsApp lah, orang klik dekat call action tu lah. Jadi macam kes Tuan ni kan, Tuan punya spending di Facebook sekarang dah berapa? Sekarang hari ni up to date adalah dalam 17,000.
hari ni 17,000. Yes. Maknanya sehari tu dah sekarang ni tuan dah buat dalam 500 600 hari lah. Tak. Kalau ini adalah jumlah selama 2 tahun setengah ni lah. Kalau kita 2 tahun bagi, setengah. dalam Ah, sekarang ni 2 tahun setengah punya. Maksud saya yang saya jawab tuan ni adalah sepanjang ni saya dah belanja 17,000 saja. okey. Sepanjang 2 tahun setengah ni saya belanja 17,000. Oh, maknanya memang sikit betul lah tuan Ya. belanja FBN ni. Ah, Jadi nak buat FBN ni tak payah duit banyak lah sebenarnya kan. Kalau hmm, untuk kita nak jaga, kita baru mula nak belajar buat ads, baru nak ambil pelanggan-pelanggan di sekeliling yang dekat-dekat, sebenarnya tak banyak. tak Tak banyak lah menggunakan kan, tak perlu tak banyak. tak tak perlu menggunakan banyak lah. Permulaan lah pada saya nampak bila kita dah mula berkembang, kita dah mula ambil staff, kita dah ada komitmen yang tinggi sikit, for sure kita akan up bajet kita. Sebab apa, kita kalau boleh kita nak audiens yang pertama lah, orang tengok kita punya frekuensi tu 4-5 frekuensi kan, maksudnya CTR kita tu tinggi kan. So kita nak orang tanya. Sebab apa, kalau orang tak tanya kat kita tak boleh nak sampaikan apa yang kita berniagakan tu. Dia jadi tak ada function lah. Orang tengok video kita, dia nampak menarik. Kalau dia tak tekan action button tu, dia sekadar tengok je lah. So sebab apa? Sebab saya punya matlamat, saya nak orang WhatsApp kita supaya kita boleh berinteraksi dengan pelanggan tu. Sebab apa, yang saya selama ni lah yang saya nampak, ada pelanggan yang message kita bulan 1, bulan 3 baru close deal. Dia macam tu. Sebab apa, saya sendiri berniaga pasca COVID. Maksudnya sebelum COVID punya data tu kita tak ada. Kita tak ada trend sebelum COVID, tak tahu. Sekarang ni pun lepas COVID, budak sekolah masuk bulan 3, orang cuti tambah tahun ni, raya pula bulan 4, dekat-dekat. So spending orang tu kita pun tak tahu. So saya buat masa sekarang ni, dalam masa 2 tahun setengah ni memang banyak try and error lah. Try and error, kita tengok dekat yalah, bila nak berniaga, nak dapatkan ilmu yang lebih tu for sure ada cost dan sebagainya. Tapi buat masa apa yang ada tu, kita kena usaha lah. Sebab kita dah berniaga, dah buka, dah melabur duit beli mesin, beli van, buka kedai, renovate kedai. So cost utama tu dah pergi kat situ. So memang saya mula-mula tu saya cakap lah, saya buat macam apa, page like RM5. Saya buat page like RM5 sehari supaya orang boleh like Facebook kita, page kita. Saya buat awareness RM10 sehari. Sebab apa, dalam bisnes ni saya nampak kita nak masuk dalam market tu. Maksudnya orang dah ada dalam sebaris, kita nak masuk dalam baris orang berniaga tu. Macam saya cakap, saya duduk kedai depan jalan. Tapi kadang-kadang ada orang datang, kedai ni baru buka ke? Kenapa tak nampak? Kenapa tak tahu? Padahal saya rasa 2 tahun setengah tu saya dah running ad, saya dah gantung banner, saya dah buat physical banner, still macam orang tak nampak. So saya rasa maksudnya dalam lokaliti saya ni, saya memang baru kecil je. Memang customer yang saya ada tu sikit sangat. Ada satu taman tu, kalau katalah dia ada 400 buah rumah ke 200 buah rumah, saya mungkin baru ambil 20 rumah, 40 rumah. Banyak lagi rumah saya tak ambil macam ni. Okey, baik. Untuk tuan-tuan, menarik cerita tuan ni. Okey, dalam penerangan tuan Nazki ni, dia ada bercakap beberapa terma lah. Tapi saya nak mudahkan supaya kawan-kawan yang dengar ni dia faham apa yang kita bincangkan kan. Okey. Bila Tuan Najmi cakap customer yang nak beli bulan 1, yang PM bulan 1 tapi ambil servis sebelum raya contohnya kan. Baik. Itu dalam bahasa marketing itu kita panggil dia adalah buying journey. Buying journey ataupun decision process. So, kita sebagai orang bisnes, kita kena lihat bisnes kita ni berapa jauh atau berapa panjang dia punya
buying journey dia. Buying journey ni ada business, buying journey dia tengok iklan hari ni, dia terus beli. Ada business, buying journey dia tengok iklan, dia akan buat comparison, dia akan beli kemudian dalam 2-3 hari lepas tu. Ada business, dia memang kena tunggu jangka masa yang lama. Sebagai contoh, salah satu tuan punya lobby untuk karpet dan sebagainya, dia memang akan tunggu lama. Okay? Kadang-kadang bukan sebab dia tak nak buat. Kadang-kadang sebab dia tak ada masa. Dia tak sempat nak hantar. Dia tak sempat nak tunggu. Dia macam-macam sebab. Sebab bisnes tuan ni, dia bukan bisnes keperluan sehinggalah dia diperlukan. Sebab tu dia panjang. Tapi kalau tuan ni, dia buat servis cuci muntah anak. Memang hari-hari orang call. Sebab memang anak yang kecil-kecil ni memang akan muntah selalu setiap hari kan. Jadi dia ada perbezaan di situ ya. Kita kena faham kenapa kadang-kadang bila kita buat ads tu ya, customer kita tak ramai tiba-tiba. Ini banyak orang panik tau. Bila kena macam ni, ramai orang panik. Sebagai contoh ya, Kak Rosita kan. Kak Rosita ni kalau ikutkan, Kak Rosita kena buat ads sepanjang tahun. Sebab apa? Sebab Kak Rosita kena bagi tahu kat orang. Kak Rosita kena pasak dalam kepala orang, Kak Rosita jual langsir, Kak Rosita jual langsir, Kak Rosita jual langsir. Apabila dia perlukan saja langsir pada waktu itu, dia dah tak cari orang lain dah. Dia dah cari Rosita dah. Sebab tu, buat ads ni, kita kena faham objektif dia. Kita tak boleh sentiasa letakkan apabila kita keluar RM10, sale kita kena RM1,000 hari tu. Tak boleh. Kalau macam gitu, sampai bila-bila pun kita takut nak buat ads. Betul tuan? Betul. Okey tuan. Soalan saya seterusnya tuan. Dalam tuan buat ads tu, apa strategi yang tuan pakai? Apa kaedah buat ads yang tuan pakai ni? Okey, pertama sekali, bila kita nak buat ad, kita kena tengok bisnes kita tu macam mana. Sebagai contoh, orang yang jual sambal yang boleh post satu Malaysia, ads dia mungkin boleh cover satu Malaysia. Macam saya adalah servis setempat. So, ad saya mesti di kawasan sekitar saya ni saja. So, untuk saya punya strategi ad tu, saya kecilkan radius saya punya access tu lah. Maksudnya, kita nak orang, macam tuan cakap lah, kita nak orang nampak kita punya ad tu hari-hari. Bila dia buka Facebook, buka Instagram, kalaupun dia tak nak pun, dia nampak. Dia nampak saya tu ada di Manjung. Dia sentiasa lalu. Dia selalu kat reel, dia selalu kat timeline, dia lalu kat story, dia lalu kat semua tempat. So, bila strategi saya memang macam saya cakap lah tadi, kita kena sentiasa ada lah. Maksudnya, macam tu cakap, tak boleh lah dalam kita bajet dalam RM10 kita letak tu kita nak sale tu. Sebab saya tahu ads, Facebook ad ni atau mana-mana ads ni dia ada tempoh matang dia. Dia ada tempoh matang tu. Saya sendiri waktu saya buat ad pun, saya dapatkan consultation daripada Meta Ads Advisor jugalah daripada Facebook sendiri. Saya request dengan diorang sendiri untuk dapatkan advice lah. So diorang ajar saya penggunaan macam mana dan sebagainya, macam mana nak setting dan sebagainya. Itu pun dia pun akan ada disclaimer lah, apa-apa yang saya ajar ni pun tak menjamin sale. Dia pun cakap gitu. So strategi saya memang saya hanya fokus pada kawasan tempat saya berniaga saja. Okey. Baik. Saya tambah sikit ya. Kenapa sekarang ini tuan punya jualan semakin baik, pelanggan semakin ramai, pelanggan baru semakin ramai? Jawapan dia simple sahaja. Apabila tuan konsisten buat FB Ads ya, dia ada satu teknologi dalam Facebook Ads ni, dia panggil Ads Recall Lift, dia panggil tu. Apa maksudnya? Maksudnya, setiap kali kita buat iklan, Facebook tu sendiri akan hantar kepada orang yang pernah engage dan minat dengan kita punya servis. Jadi tuan, macam saya cakap dengan tuan tadi, tuan punya iklan ni sentiasa lalu pada orang-orang itu. Jadi bila dia nak basuh kapet,
Dia tak ingat orang lain dah. Dia ingat ahli saja. Dia ingat ahli saja. Tapi dia mengambil masa yang panjang. Sebab itu saya selalu nasihatkan klien-klien saya, dan kita selalu bagi tahu kepada klien, jangan berhenti buat ads. Jangan berhenti buat ads dan jangan on off buat ads. Tak apa, you pakai RM30 sehari, RM50 sehari, RM20 sehari, no problem. Dia ada strateginya. Tapi yang penting mesti kena, okey? Mesti kena selalu atau berterusan. Mesti kena. Jadi kita kena ada strategi yang kita kena betulkan. Kita kena apply dalam kes tuan ni lah. Dalam kes nak buat FB setempat ni. Dia berbeza tuan-tuan ya. FB Ads ni dia adalah platform. Kita kena faham dia adalah platform. Platform ni pula, dalam platform ni kita boleh gunakan pelbagai strategi mengikut kesesuaian bisnes kita. Kalau saya apply teknik tuan kepada yang jual produk, melingkup habis. Sebab produk dia ada cost per purchase. Dia tak boleh macam tu. Jadi macam tuan pun ada cost per purchase, tapi dia bukan direct. Dia bukan direct. Dan tuan punya servis ni, walaupun yang tuan iklankan tu satu kaki berapa ringgit kan? Kalau untuk kita ada beberapa harga lah. Untuk yang Sebut average lah, RM1.50 lah kita ambil RM1. Walaupun Tuan Najmi ni, dia sembang RM1.50 sekaki, tapi bila dia dah masuk dalam rumah tu, dia boleh dapat macam-macam lagi. Bukan sekadar RM1.50 sekaki kapet tu. Betul. Jadi, kita tak boleh samakan strategi kita dengan Tuan Najmi punya kaedah. Tapi yang kita boleh ikut adalah konsistensi itu. Maknanya 2 tahun berniaga ni buat iklan, buat ads dengan berterusan. Mungkin ada on off lah, tapi saya kira on off ni taklah macam 5-6 bulan tak buat iklan. Mungkin buat iklan sebulan tak buat iklan, 2 bulan buat iklan, sebulan tak buat iklan. Mungkin macam itu, saya pun tak tahu kan. Macam mana tuan buat? Saya pernah lah, saya pernah untuk, saya cerita sikit lah. Saya pernah untuk raya lepas, kita bila dah gairah banyak order, saya tutup ads. Saya rasa dekat 2 bulan. Bulan 6 terus, orang tak ada, leads tak ada, apa tak ada. Itu memang saya nampak kesan dia. Sebab sebelum ni saya, macam saya cakap lah, kita kena konsisten. Jangan off kan, tapi turunkan dia punya cost tu lah. Daripada RM10 ke RM5, biasa kata RM30, buat je RM5. Biar kita punya ad tu ada dalam algoritma Facebook yang dia ni bayar aku kena bagilah serve untuk dia punya bisnes. So dia jalan je. Tapi besok bila kita rasa kita nak ni, kita upkan dia punya bajet tu. Saya tu dah kena macam tu. Memang betul. Saya kena macam gitu, tapi bila kita nak start balik, saya contohlah bulan 3, 4 kita raya dan sebagainya, saya dah tutup app, saya tak larat nak ambil. Bulan 6 tu memang saya separuh mati jugalah, terpaksa macam, apa kita nak buat ni? Saya dah sembang dengan staff dah. Kita dah memang duduk je kat kedai. Tapi selepas tu, daripada sebelum ni saya punya ad macam RM30, RM40, bulan 6 tu terus 100 sehari. Sebab apa? Kita punya reach dekat Facebook, kan dia ada insight punya report tu, reach kita memang out terus. Memang out terus. So memang saya tak ada cara lain melainkan saya nak bagi orang nampak kita balik. So saya terpaksa lah. So kita kena beat lah dengan peniaga-peniaga lain. Mungkin dia orang pun akan ada ad juga di kawasan saya. So untuk orang saya lebih menonjol, kita kena bayar lebih lah. So pada bulan 6 tu memang RM3,000 sebulan ad. RM3,000 sebulan. Tapi memang kita dapat banyak leads lah. Sehari boleh dapat dalam 6 orang tanya. Saya at least orang tanya dulu. Then kita boleh save nombor dia. Dia save nombor kita, dia nampak dekat dalam kita punya WhatsApp status, nama story dan sebagainya. Saya punya method ni, kita macam pancing lah. Kita pancing customer tu. Mungkin dia berminat, tapi dia rasa macam ragu-ragu, ataupun dia ada bad experience sebelum ni, dia hantar kat kedai lain, kedai kapek dia rosak dan sebagainya.
Dia just tanya je dulu. Oh, you kedai kat mana? Buat macam mana? Kita tunjuk video, kita tahu dah. Mungkin dia senyap. Lepas tu, Hmm, kemudian baru dia ni. baik. Ah, Apa yang Tuan cakap tadi tu memang betul benda tu berlaku sebab kena ingat apabila kita buat iklan, dia ada learning phase dia. Makna learning phase ni adalah Facebook itu sendiri ataupun sistem itu sendiri dia sedang belajar nak hantar iklan ni kepada siapa. Dia tengah belajar. Dia ni suka ke tak suka. Dia ni suka ke tak suka. Dia ni aku try hantar kat dia lah. Okey. Jadi apabila kita off iklan tu, secara automatik dia akan off Pembelajaran dia. pembelajaran itu. Ya. Jadi kalau katalah tadi kita ambil masa, kita buat iklan tu kan. Kita ambil masa, dia perlukan, dia bukan kira masa ya, Facebook ni tak kira masa. Dia perlukan sampling. Maksud dekat sini, kalau kita perlukan 100 klik untuk dia belajar, okey, dan bajet kita tu satu hari boleh dapat 100 klik, dia akan cepat belajar. Tapi kalau kita perlukan 100 klik untuk belajar, bajet kita tu tadi satu hari boleh dapat 10 klik, iklan tu akan ambil masa 10 hari untuk belajar. Selepas tu barulah dia akan dapat result yang baik. Jadi pentingnya tu saya cakap tadi, kenapa kita jangan berhentikan ads? Kalau tak cukup bajet, jangan matikan. Kecilkan bajet. Supaya dia punya sistem pembelajaran dia tu tak berhenti kan. Jadi dia tak perlu nanti bila kita nak mulakan ads baru, dia kena tunggu lagi beberapa hari, mungkin seminggu, mungkin 2 minggu baru dia okey. Dan kita kena ingat satu perkara tuan-tuan. Apabila kita berhenti buat iklan, kita sebenarnya sedang membuang prospek masa depan. Ini semua orang tak nampak. Ramai orang dia tak nampak benda ni. Okey, saya tunjuk cycle dia macam ni. Kita tak sibuk, kemudian kita buat marketing. Okey, bila kita buat marketing, kita dapat klien, kita sibuk, kita tak buat marketing. Habis serve klien yang ini, kita tak ada klien baru. Kita buat marketing baru balik. Nampak tak? Cycle tu takkan habis kalau kita buat, berhenti, buat, berhenti, buat, berhenti, buat. Jadi untuk dapatkan sale yang stabil, memang kita kena sentiasa on iklan. Sebabnya kita hanya dengan iklan sahaja, ini saya kena bagi tahu. Hanya dengan iklan sahaja yang boleh pin tempat yang kita nak letak. Okey. Kalau tuan-tuan buat posting biasa, walaupun posting tu dapat 100,000 share contoh sekalipun, dia boleh jadi posting tu yang popularnya di kawasan Johor Bahru, yang popularnya di kawasan Kuala Lumpur, yang popularnya di kawasan mungkin di Ipoh, kawasan-kawasan yang kita tak boleh nak buat pun sebenarnya. Jadi tak ada guna pun kita viral sebab orang takkan ambil. Mana ada orang daripada Johor Bahru nak ambil servis tuan dekat Setiawan ni? Betul tak? Jadi iklan kita tu walaupun kita tengok macam kuranglah orang like, macam kuranglah orang share, tak apa, jangan susah hati. Sentiasa Facebook keluarkan iklan kita tu. Yang penting kita konsisten beriklan. Itu yang penting sekali. Baik tuan. Jadi dalam kes tuan macam ni, okey. Apa yang membuatkan tuan rasa, Facebook punya ads ni penting? Apa yang buat, macam kenapa tuan rasa aku kena buat jugalah Facebook ad ni? Kenapa? Okey. Pertama sekali lah, kita kena tengok Facebook tu sendiri. Okey. Dekat Malaysia ni almost 27 juta pengguna. Okey. Berbagai umur, berbagai bangsa, agama yang pakai. Kan? So, saya nampak dia adalah platform yang luas. Dan bila kita belajar, bila kita buat ads tu, dia ada features-features dia. Contoh macam saya lah, saya ceritalah kat sini. Ads saya ni, saya letak perempuan je. Saya tak letak lelaki. Sebab lelaki, kapet dia kotor ke, kapet dia apa ke, dia tak tahu je. Itu pun kena juga. Ayat-ayat tu, ayat-ayat dalam
dalam apa copywriting tu pun mesti menyentuh emosi. Anak gatal, Alzheimer, kan, kotor, bau, kan. Tu saya cakap saya Anak bersin ya. macam-macam benda-benda itulah kita kita cuba pancing customer dengan macam itu. Bukanlah kita pancing tu benda yang tipu. Memang itulah alas apa ni? Penyebab. Mungkin kapet tu tak dibasuh, makan kat situ, tidur kat situ, kan. So kita bagi apa ni servis kat situ lah. So kenapa saya pakai Facebook ni? Pertama sekali, Facebook ni capaian dia mudah. Saya nampak semua orang ada, berbagai bangsa ada pakai, dan yang paling penting macam dari segi penggunaan dia, saya nampak, saya rasa dia tak ada complicated sangat lah. Dia tak Yes, ada betul. complicated sangat. Kalau kita start daripada ad manager tu, kita buka tu, kita nak create dan sebagainya, dia punya setting tu very simple. Memang simple. Memang nak apa? Nak awareness, nak engagement, nak apa panggil? Dia ada berapa ringgit kat situ. Dia punya RM15, RM20. yes, lepas tu kita boleh setting. Lepas tu kalau kata kita localize, kita tak payah satu Malaysia, kita boleh pilih look alike, kita boleh apa tu saya cakap, setting-setting dia tu tak terlalu susah lah sangat untuk orang kata apa, orang yang non IT person lah untuk gunakan dia. Saya nampak gitulah. So saya rasa bila saya nampak itu dan penggunaan dia lebih meluas, dan saya fokus kat sini je lah. So memang start daripada saya punya bisnes memang saya dekat Facebook saja. Even TikTok pun sebab apa, daripada pembacaan saya lah. Macam apa, Facebook ni dia jual trafik. Maksudnya kita bayar trafik, kita dapat trafik yang bagus lah, good lead lah. Macam TikTok dan lain-lain ni, dia bagi trafik free. Kau viral dia, kau apa ke, dia tak ada cost pun untuk kau. Tapi bila kau berniaga, dia charge dekat perniagaan tu lah, dia ambil dekat situ lah sikit. So Tapi itu pun dulu je yang bagi free. Sekarang tak dapat dah. Sekarang susah dah. Janganlah mimpi, tak dapat dah. Dulu ya, video tengah makan pun boleh viral. Sekarang tak ada dah. Okay. Itulah saya cakap, itulah sekali memang kenapa saya dengan Facebook ni, sebab features dia, secara dia senang. Lepas tu payment gateway dia pun tak ada masalah. Kita boleh set threshold. Kita rasa kalau kata macam bulan tu kita punya bajet berapa, kita set bajet. Lepas tu dia boleh stop kat situ. Tapi macam saya cakap lah, saya kalau boleh, saya tak nak lah iklan saya ni stop. Saya nak orang nampak hari-hari saya punya kedai ni. Macam tu. Saya ni lah kenapa Facebook macam itulah, sebab dia memang pada saya paling mudah lah. Dia tak ada complicated sangat lah penggunaan dia. Okey. Jadi kalau kita nak buat satu kesimpulan dekat sini yang Tuan punya ni, kerana Tuan kata Facebook ni adalah antara platform yang paling besar penggunanya di Malaysia. Nombor satu. Nombor dua, dia punya interface, dia punya cara nak menjalankan iklan tu senang dan mudah difahami, betul tak? Betul. Sebab tu saya selalu bagi tahu kepada saya punya peserta-peserta dalam kursus ke, dalam bengkel ke, dalam seminar ke. Saya cakap terus terang, sebenarnya yang tuan-tuan bayar saya ni, tuan-tuan membayar upah membacakan untuk tuan-tuan. Kami punya kelas lain sikit tuan, kami terus terang je, kami tak ada macam nak ambil IT, tak ada. Maknanya kelas apa yang tuan-tuan bayar tu, itu adalah upah untuk kami bacakan dan kami bagi faham. Bukan kerana kami pandai, kami buat kelas, tapi kerana kami boleh bagi faham. Tak semua orang dia boleh belajar macam kita lah. Macam saya cakap dengan tuan, saya mula FB Ads pun, saya mula FB Ads, Google Ads, YouTube Ads, Link Ads, Waze Ads, semua ad lah. Saya mula, saya tak pernah pergi kelas. Saya macam tuan, saya tak pernah masuk mana-mana kelas marketing. Saya tak ada sifu marketing.
Tapi ada kelebihan lah, macam saya dengan tuan ni ada kelebihan. Kita boleh faham, kita berani cuba. Ada orang dia memang tak boleh nak faham. Mungkin dia kekangan bahasa kan. Sebab kalau kita ambil bahasa Melayu dalam Facebook tu, kita pun pening. Kita tak tahu. Bahasa IT ni tak boleh dimelayukan. Saya rasa kalau Ya. dimelayukan pening. Bahasa IT tak boleh dimelayukan. Capaian apa kan? Padahal reach. Kita tak boleh nak faham tau bahasa-bahasa ni. Jadi bila ada kelas-kelas tu, dia membantu tuan-tuan yang tak boleh nak faham ni sebenarnya. Sebab tu saya selalu cakap, macam saya selalu buat kan dalam mana-mana kursus sebenarnya. Saya cakap terang, ilmu yang kita ajar ni sebenarnya tuan-tuan boleh buat sendiri. Boleh belajar sendiri. Tetapi tuan-tuan kena effort lah. Effort tu kena tinggi sikit lah. Kena check dengan Meta punya ni lah. Kemudian kena buka YouTube. Kemudian bila buat iklan tu tak approve. Nak kena fikir, nak kena telik satu-satu. Apa masalah dia kan? Lepas tu dah kena flag pula. Apa pula lah kena flag ni kan? Aku jual kapet bukan jual orang kan? Dia benda-benda ni sebenarnya yang kebanyakan orang dia tak tahan. Jadi dia belilah panduan-panduan yang kita jual atau masuklah kelas-kelas yang kita ajar. Jadi adakah tuan-tuan tak akan jumpa masalah yang kita cerita tadi kalau tuan-tuan masuk kelas? Jumpa juga. Tak ada je. Facebook ni hidup. Dia tuan cerita hari ni, minggu depan saya tak tahu apa algoritma dia buat. Ya. Sebab tu kita dalam kelas-kelas ABS Digital dan sekolah bisnes ni, kita jarang sangat ajar teknikal. Kita akan ajarkan tentang strategi. Macam buku ni saya tulis ni, buku The Art of TikTok Marketing ni, saya tulis ni. Buku ni baru sebulan keluar, Putih Press yang terbitkan. Dalam ni, bukan ajar macam mana tekan-tekan TikTok tu, tak. Dia ajar strategi. Maksudnya, kau guna TikTok ni macam mana? Jadi, bila tuan-tuan tahu strategi, macam Tuan Najmi ni, tuan dah faham strategi tau. Sebab apa? Sebab apa saya cakap tuan dah faham strategi? Sebab tadi tuan dah cerita tentang locality, tuan dah cerita tentang pain, tuan dah cerita tentang frekuensi. Ini semua mungkin perkara-perkara yang perkataan-perkataan yang tuan tak biasa pakai, tetapi kalau dalam marketingnya itu terma-termanya. Sebab tu macam kita orang yang baru belajar, kita kena banyakkan membaca teori-teori marketing, buku-buku teori marketing. Barulah kita punya pemahaman tentang marketing tu akan naik. Kena faham tuan-tuan ya, yang Tuan Najmi sebut tadi itu ilmu marketing. Bukan ilmu advertising. Yang tuan sebut locality, pain, itu marketing tuan. Advertising tu yang tuan tekan tu, itu advertising. Jadi yang dengar ni dia kena faham strategi. Sebab nak tekan dekat mana tu nanti boleh belajar, tak ada masalah. Buka YouTube boleh, masuk kelas boleh, ni boleh, itu boleh, semua boleh. Jadi apabila kita dah mula faham tentang strategi, jadi kita boleh pelan-pelan kembangkan kita punya marketing. Baik tuan. Saya nak tanya tuan, macam mana tuan jaga customer tuan? Okey, untuk jaga customer ni, pada permulaan perniagaan tu kita macam apa panggil? Kita first sekali kita collect database lah. Database ni maksudnya bila orang hantar karpet, kita akan buka receipt. Di receipt tu ada nombor telefon. Sama ada kita dapat nombor telefon tu melalui leads di Facebook ad ataupun orang yang memang lalu lalang, tak tahu-tahu dia datang je kedai. So kita dapat maklumat dari situ lah. So macam mana saya nak jaga dia, maknanya ada kala-kala, contoh macam besok Maulidur Rasul, kami di kedai buka seperti biasa. Kita kalau kita boleh bagi tahu lah semua. Besok ada cuti, kita buka seperti biasa. Ada yang berminat untuk kami ambil, boleh bagi tahu.
Saya selalunya customer yang jenis yang saya selalu uh, jaga ni, maksudnya kita selalu berkomunikasi ni customer yang potential customer. Dia ni customer, kalau saya di pihak saya lah, untuk saya apa ni, kita apa ni, rename customer ni melalui apa, potential customer, kita letak dekat initial tu PC, kita letaklah kita punya strategi macam mana kita nak identify customer ni adalah customer yang pernah datang ke belum ke, supaya kita boleh recall dia balik. Saya untuk customer, lepas dah customer yang potential customer ni, dan baru kita pada customer yang regular ni lah. Tapi customer regular ni, saya nampak lah behavior dia satu je. Sebab bila dia berpuas hati dengan servis yang kita bagi tu, dia berpuas hati, kebanyakannya memang dia akan secara automatik. Kadang-kadang ada customer tu, dia mungkin sebelum ni dia ada bad experience, dia ada pengalaman, ada setengah customer saya datang, kapet besar 10 kali 13, dia kata dia buang begitu je. Sebab apa? Dia cuci dekat car wash lah, dia hantar kedai lobby lah, seminggu tak bersih lah, bau busuk satu rumah dan sebagainya. Tapi bila saya bagi servis kat dia, mulut dia tak cakap apa. Dia tahu cakap wangi, bersih, and then the next, datang makcik ambil, datang macam itu saja. So itu untuk yang untuk customer yang regular lah. Cuma yang sekarang ni saya selalu tekankan customer yang potential customer ni. Cuma kita tak tahulah dalam hati customer potential ni apa sebenarnya dia nak, kat mana dia punya kekangan. Contoh bila kita bagikan detail price dan sebagainya, dia senyap. Kenapa dia senyap? Kenapa? Adakah dia tak berminat, dia tak ada kapet, ataupun bajet dia tak ada dan sebagainya. So saya dari segi nak jaga customer ni, saya lebih yang regular customer ni okey, kita jaga customer ni, contohnya dari segi macam harga dia special sikit, bukanlah special mana pun, kita bagi diskaun sikit, mungkin ambil itu kita tak charge transport ke dan sebagainya. Kita bagi situlah dalam ni kan. Dari segi tu kita kena jagalah juga kos operasi kita dan sebagainya. Tapi saya nampak customer yang potential customer tu, ada yang macam contoh malam ni tadi ni, saya run ad juga. Makcik nak simpan nombor saja, nanti makcik nak pakai, saya nak ni. So maksudnya dari segi kita dah kena cost dah, sebab dia tekan je link tu, cost tu dah ada kena kat kita. Tapi saya tanya, makcik nak servis apa cik? Oh tak ada, makcik nak simpan nombor saja, nanti makcik ni. Tu kita reply, kita kata dia, okey tak apa cik, makcik simpan nombor, save nombor ni, nanti boleh nampak lah dekat WhatsApp status kita, apa kerja kita buat dan sebagainya. So kadang-kadang ni saya lebih kepada situlah potential customer, sebab dalam list saya kita ada beribu number. Saya ada 8,000 lebih number kat situ. Kita collect number tu kan. Bila kita collect number tu, customer saya dalam 3,000 lebih je. Roughly macam tu. Nama yang mungkin yang datang hantar sekali, ada yang hantar 2 kali, hantar 3 kali, macam tu je. Lebih lagi tu hanya tanya-tanya. So maksudnya saya ada potential customer 5,000 lagi. Yang dah datang tu kita jaga kualiti, kita jaga servis, insya-Allah dia akan datang lagi, tapi yang ke depan tu. So macam saya cakap, kita ada lokaliti kat sini, tapi tak semua lagi masih kenal dengan Haliclean ni. So cara saya manage saya punya customer tu macam itulah. Jadi kalau kita nak refresh baliklah apa yang tuan cakap tadi kan, maknanya kita kena faham bahawa belum tentu lagi customer yang WhatsApp kita hari ini dia beli yang kita hari ini. Betul. Jadi penting kita kena belajar macam mana jaga database. Kalau kata boleh macam tuan, saya tak pasti siapa yang kongsi pasal database WhatsApp, Wabot apa semua tu, tuan ya? Saya cerita, saya beritahu lah, saya bagi. Jadi tuan-tuan kena pakailah teknologi tu. Maksudnya kat sini, kalau kita nak WhatsApp seorang-seorang 8,000 nombor tu, lebam kita. tak habis. Seminggu tak habis rasanya. Jadi kita kena guna teknologi. Maksudnya
macam mana cara kita nak sampaikan maklumat kepada kita punya pelanggan, macam mana cara kita nak make sure yang pelanggan kita dapat benefit yang besar bila dia hantar kepada produk dia kepada kita. Macam Puan Rosita dia cakap tak jahit dia duk main WhatsApp. Ya, memang tak keluar lah langsir tu kamak kalau main WhatsApp je. Jadi memang kena guna sistem. Jadi nak tak nak zaman sekarang ni kita tak boleh, kita macam mana saya nak cakap, kita dah tak ada keistimewaan tau untuk cakap saya tak reti IT ni, tak boleh. Walaupun macam mana, saya ni kalau cakap lepas je, okey senang cakap lah. Walau bodoh macam mana pun kita mesti ambil tahu. Ambil tahu tu bukan bermakna kita buat. Kita kena ambil tahu, oh boleh rupanya macam ni. Oh boleh lah, hari tu Tuan Najmi cakap boleh hantar lah WhatsApp sampai kepada 7,000, 8,000 orang. Macam mana nak buat ya? Kita pun pergilah cari, okey macam ni, macam ni, macam ni. Tapi nak buat, ialah kalau kita ni tukang jahit, macam mana pula caranya kita nak buat pegang IT ni kan? Tapi kita ada satu kelebihan. Kita tahu dan kita boleh cari orang yang boleh buatkan. Kita boleh cari. So carilah servis. Sebab tu senangnya kalau kita dah faham apa yang kita nak, bila kita ambil servis, kita susah nak kena tipu. Sebagai contoh lah ya, kalau ada satu marketer jumpa Tuan Najmi, dia sembang pumpang, Tuan Nazmi dia boleh tahu. Sebab apa? Sebab dia tahu benda tu. Takkanlah kau kata sembang aku spend RM15 boleh dapat sale macam ni, tak masuk akal. Tapi kalau katalah ada orang tu datang jumpa tuan-tuan yang tak pernah ambil tahu, dia pun cakap, Kak, RM15 ni boleh dapat 10,000 customer kak dalam masa sebulan ni. Boleh viral ni, bla. Oh, kita pantang dengar bila orang janji viral, bila orang janji sale naik, meleleh-leleh, menjejeh-jejeh Helio tu. Nak ambil servis kan? Padahal yang dicerita tu semua bohong. Sebab tu pentingnya kami kumpulkan tuan-tuan dalam satu grup supaya nanti tuan-tuan dapat ilmu, yang berterusan. Kalaupun bukan daripada kami, Tuan Najmi boleh bantu orang, Kak Rosita boleh bantu, siapa lagi yang ada kat sini? Matri boleh bantu, Farah boleh bantu, Amril boleh bantu, semua boleh saling tukar-tukar pendapat dan juga saling bertukar-tukar ilmu. Baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Najmi kerana sudi luangkan masa 1 jam yang berharga ni. Bukan senang tau, kita sebenarnya orang bisnes ni penat-penat berniaga daripada pagi, tiba-tiba nak kena buat sharing pula kan. Lepas tu kena jiwa besar lah nak sharing. Kalau nanti tiba-tiba dalam ni Kak Rosita dia tak nak berniaga, langsir dia buka kedai lobby sebelah kedai kan, pening juga kan. Tapi kita faham, kita percaya bahawa dunia bisnes ni kalau kita dapat naik bersama, dapat grow bersama, itu lebih menarik, itu lebih baik. Sebab tu ada kelas percuma kita bagi, sharing percuma macam ni. Ini kalau nak panggil ni, jemput-jemput ni, kalau kita Tuan Nazmi kena datang ke Setialah ni nak duit minyak lagi, masa lagi kan. Jadi kita buat kaedah-kaedah macam ni yang tuan-tuan semua boleh dapat manfaat. Tapi itulah, nanti tuan-tuan yang datang dulu dalam ni, saya nak tuan-tuan ceritalah sikit dalam grup tu supaya kita dapat galakkan lagi ramai kawan-kawan kita join sesi-sesi macam ni. Ini percuma je, tak ada rugi apa. Tak ada rugi apa, boleh join saja. Baik, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih Tuan Azmi. InsyaAllah kalau ada panjang kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey Tuan Firdaus, jangan lari dulu. Aku baru dah tutup kamera. Terima kasih banyak kepada tuan-tuan yang hadir. Semoga dapat banyak manfaat. Dan sebelum kita tamatkan, kita akan buka 3 soalan. Jadi bagi tuan-tuan ada soalan ke? Boleh tanya terus. Boleh tanya sama ada kepada Tuan Najmi ataupun Tuan Firdaus Jailan. Ataupun kalau Tuan Nazmi ada beberapa soalan yang nak tanya terus kepada Tuan Firdaus pun boleh.
Kalau ada lah. Kalau untuk peserta yang nak tanya pun boleh nak tanya jugalah. Boleh type di ruangan chat box. Jadi kita akan bagi tempoh dalam apa? Okey. Ngamlah tu dalam 3 minit. Kalau tak ada, kita akan sudahilah sesi kita pada malam ini. Jadi secara overallnya tuan-tuan, cuba komen sikit. Macam mana sesi kita pada malam ni tuan? Boleh komen-komennya tuan-tuan? Jadi alhamdulillah terbaik. Jadi saya pun rasa sesi pada malam ni memang banyak saya belajar dan banyak benda yang saya baru tahu mengenai behavior ataupun nature business Adobe tu sendiri. So memang puaslah dengar, macam dengar podcast. Okey, Tuan Firdaus, macam mana Tuan Firdaus sesi pada malam ni? Okey, bagus. Boleh teruskan lagi. Boleh diteruskan. Alhamdulillah. Next week Tuan Aiman pula jadi moderatornya. Itu tak boleh sebab memang minggu depan kita punya speaker memang request personal. Dia cakap tu dah lama betul nak bercakap personal dengan Tuan Firdaus. Minggu depan tuan-tuan kita akan mengenai tentang idea marketing daripada business spa. Okey. Jadi kalau jadi kalau tiada sebarang soalan, okey ada lagi 2 minit. Okey, rasa lama pula kan. Baru saya bercakap. Jadi insya-Allah tuan-tuan, recording yang sesi pertama dan sesi kedua kita akan upload. Cuma kita akan upload pada minggu depan lah. Kerana kita ada buat beberapa nak buat editing sikit nanti. Jadi harapnya nanti tuan-tuan boleh masuk, tuan-tuan boleh tengok dan share lah dengan kawan-kawan. Ada soalan. Ini kalau basuh ni saya rasa untuk Tuan Najmi kot. Kenalah tu, kena gu tu. Kalau nak buat bangsuh langsir macam mana? Ini saya pun tak jelas soalannya. Ini dia soalan ke apa ni? Dia nak jadi klien tuan ke ataupun dia pun nak buat servis tapi dia basuh langsir. Macam mana tu Puan Rosita? Mungkin dia jahit lansir tu. Dia jahit lansir, dia nak cuci, dia nak buat servis cuci lansir sekali tu. Ya ke? Ada huraian tak bagi soalan tu? Kalau tak ada, Tuan Najmi boleh jawab mengikut kefahaman Tuan Najmi lah kat atas soalan tu. Tak ada tu, saya rasa macam itulah, maksudnya dia mungkin ada niat lah, ada perancangan kot lah untuk ni. So itu boleh sembang tepi lah macam mana kita kat kedai cuci dan sebagainya. Nanti boleh advice lah sikit. Okey. Nampak beruntungnya Puan Rosita. Terus dapat direct. Sembang boleh tanya apa mesin nak pakai, apa SOP-nya ke apa ke. Kalau ada charge service coaching ke apa ke, itu terpulanglah kepada Tuan Najmi. Jadi baik tuan-tuan, terima kasih banyak-banyak. Dan insya-Allah kita akan jumpa pada minggu depan. Topiknya iaitu idea marketing spa, di mana pemilik spa akan berkongsi macam mana dia buat marketing, macam mana dia buat kempen launchingnya. Itu akan diceritakan. Baik, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.